Alhamdulillah, pertama kali dan selamanya marilah sama-sama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan inayahnya. Malam ni saya lihat semua di jemaah, bulan lepas ada lagi. Alhamdulillah. Ni risau. Tengok bulan lepas ada, bulan ni pun ada. Alhamdulillah. Sebab tu bila kita kata bersyukur dengan Allah Ta'ala menghidupkan kita ni duduk atas muka bumi ni ada. Sebab apa? Saya teringat ketika mana saya balik kuliah, seorang sahabat sedang menunggu di depan rumah. Nunggu sebab apa? Sebab mak dia sedang nazak. Sebelum masuk rumah, mak sedang nazak dan tak tahu nak buat macam mana. Sama ada mak masih hidup atau mati pun tak tahu. Masa itulah macam ustaz. Masa itulah mencari pak ustaz. Ketika mana? Ketika keadaan terdesak. Kita pergi tengok keadaannya, rupanya mak dia sudah tidak ada lagi atas muka bumi ni. Sebab tu ayah ibu bakal syurga sekalian, malam ni kita tengok semua ada. Mudah-mudahan ada bulan depan pun ada. Tok Imam sebut lagi Rajab, Sya'ban, wa baligh Ramadan. Mudah-mudahan boleh dapat Ramadan tu. Tapi tak tahu siapa ada giliran ni. Malam ni ada lah giliran ni. Risau. Saya teringat satu lagi. Orang gila. Saya duduk di kedai minum dengan seorang sahabat pagi tu. Dia main berkubuk, main kat kubuk tu. Orang gila ni. Dia orang gila tidur atas kubuk pun tak apa. Kita orang tak gila nak pergi tidur atas kubuk ni, tak pergi. Naik kubuk dia kata apa? Ustaz ni mati dah ni, hidup balik. Kita pun nak minum kopi tu berhenti dulu. Sebab apa berhenti? Mati sungguh ke aku ni? Risau. Sebab kematian ni tak balik dah. Kalau mati balik tak apa. Baik, muqaddimah pertama. Muqaddimah kedua malam ni, ad-dalu ala khairih kafa'ilih. Menunjuk suatu tu kepada orang, kita macam buat, kita tunjuk satu kebaikan macam kita buat juga. Contoh yang cukup mudah di depan ni. Rakaman ni dirakam oleh sahabat kita dan tolong share. Orang lain pokok tolong juga. Adalu ala khair kafa'ilih. Angkat meja untuk guru memberi khidmat. Adalu ala khairih. Dia tunjuk esok ni dia rasa nak buat juga. Dia main tolong kita dapat juga. Orang ajak bismillahirrahmanirrahim, dia pun buat. Kita dapat juga. Dok main ajak ni, dok main ke taman desa masjid baru dah ni, kita pun ajak jom pergi masjid. Dia pun main tak berhenti dah. Dia lagi rajin daripada kita pula. Tu jangan jadi macam tu. Kita ajak orang, tiba-tiba hak main tu dia rajin daripada kita. Kita kau slow. Sini tak lah. Saya duk cerita di Afrika tu. Baik. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah bakal bersyukur sekalian, perkara tu kita kena ingat. Baik, sambungan kitab kita Al-Yawaqitu ni. Malam tu kita berhenti, bermula orang meninggalkan semayang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula orang yang meninggalkan semayang itu di dalam sihatnya. Seseorang ni, ayah ibu bakal bersyukur sekalian, meninggalkan semayang dalam keadaan sihat. Maknanya dia tahu wajib semayang 5 waktu tu, dia tahu
Dia tahu rukun, syarat semayang, semua dia tahu. Dalam keadaan dia sihat, dia mengaji dah bab semayang ni, dia mengaji dah bab tertib cara semayang ni, dia mengaji semua dia tahu. Sebab tu ulama kata dia ni dalam keadaan meninggalkan semayang dalam keadaan sihat, bukan duk sakit pun. Masalah yang engkar tu lain. Dia tak mau semayang, dia engkar, dia bantah, dan mulut dia kata tak memberi faedah dan sebagainya, sampai suatu tahap menyebabkan dia kufur pada Allah. Yang malam ni kita bicara seorang yang meninggalkan semayang dalam keadaan dia sihat. Hal keadaan dia sihat tapi tak mau semayang. Apa kata Allah? Dan kata para ulama, tiada ditilik, yakni tiada tengok Allah Ta'ala dengan tilik rahmat. Allah Ta'ala tak tengok kita. Kita mati so, ibu bakal syurga sekalian, Allah Ta'ala tak tengok kita. Sebab tu Nabi kata apa? Allah Ta'ala masukkan dalam syurga itu dengan rahmatnya. Yang kita risau, Allah Ta'ala tak tengok kita. Ketika mana kita bangun di kubur nanti, Allah Ta'ala tak tengok kita. Di dunia tak apalah. Cuba kita bayangkan contoh yang cukup mudah. Dalam keadaan kita sihat, kenuri kahwin anak kita. Ini sering berlaku. Kita sihat, kita buat kenuri kahwin, panggil 6,000 orang, 3,000 orang, 4,000 orang kita panggil. Masa tu orang mari. Walimatu arus tu sunat, ijab kabul tu wajib. Dah selesai ijab kabul, kita mesyuarat apa, kita buat kenuri, kita jadi tuan rumah, kita duk sambut orang mari itu. Ada yang miskin, ada yang kaya, main kereta 5 siri, 7 siri, kita pun tengok kereta lawa, kita pun tunggu. Masa tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dia tak peduli masa tu. Nampak kereta BMW 5 siri, 7 siri mari, dia rasa yang tu nak bagi duit banyak. Rupanya yang mari itu bukan bos yang besar. Yang mari itu driver saja. Tak bagi palasung kepada dia. Dia tinggal semayang pada masa itu. Yang ni ketika sihat. Dia tak pi buat giliran dengan bini dia. Bini kata apa? Abang habis mayang dulu. No, aduk mari tu. Dia kata, habis mayang dulu. 1.30, 1.40. Orang duk mari lagi. Masa tu orang ramai. Duk tak lama, 2.30 sampai. Main pula nampak Tuan Haji Ustaz mari rumah dia. Dia pun pergi sambut. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz tak tahu dia tak sembahyang lagi. Pergi sambut, bagus sungguh. Pergi duduk atas meja. Ustaz nak makan apa? Tok Guru nak makan apa? Nasi goreng pun ada, ni pulut pada. Nak makan apa? Dia pimbik letak, dia bersembang pula. Masuk 3.30 dah. Dia tak sembahyang juga. Duduk tak lama, nak pergi sembahyang dah tu, Tok Guru nak balik. Bukan persoalan kita sambut siapa yang mari, kita tu. Sembahyang itu wajib kita. Bukan meraihkan tetamu itu lebih utama daripada sembahyang. Kalau orang mari kita kata sat, orang tanya pergi mana tu? Sembahyang. Sebab tu saya duk sebut apa? Yang kita duk ambil sewa-sewa tu, pembesar suara tu, main duk nyanyi rumah kita tu. Masa tu awak tak abang, tuan-tuan. Masa ni sudah masuk untuk menunaikan salat zuhur. Marilah sama-sama kita menunaikan salat zuhur dahulu. Kita berjumpa Allah dahulu, dan insya-Allah selepas ni kita akan menjamu selera seterusnya. Boleh tak? Ingatkan kita, tanggungjawab kita. Satu, kena ingat ayah ibu. Yang kedua, yang berlaku juga pengantin lelaki dan pengantin perempuan, pak mentua dan mak mentua. Hari ni tinggal solat dengan sihat.
Tak sihat ke pergi sambut? Sihat. Orang bawa pi make up 11.30, agak-agak 11.30 make up, masuk zuhur pukul 1.30, dia nak buang ke make up tu? Tobat lahung, orang baling kata tahu. Dia tak buang, boh gincu, boh nu dah bayar dekat 700 mungkin, nak buang ke? Masa tu duduk di masjid. Saya tengok sendiri ni. Pengantin lelaki pun dia pakai bedak make up juga. Dia pergi sekali, kawan ni make up sana, kawan ni make up sini, pergi direct sekali. Masa tu masuk, nak pergi mana? Tunggu di masjid dulu. Orang pakat pergi semayang, dia tak semayang. Pengantin lelaki tak semayang, pengantin perempuan tak semayang, pakat tak semayang. Bila pakat menyambut pergi mana? Pukul 2 sampai rumah pengantin perempuan. Dia hidang pula hidangan makanan bersama pak mentua. Ni kena ingat ni, Allah Ta'ala tak tengok kita ni. Jangan kita duk nampak duit orang mari nu kereta besar, nu orang mari nu salam sana nampak RM10, RM20. Jangan, ketika mana Allah Ta'ala tak tengok kita di akhirat nanti. Dunia tak apa, tapi akhirat nanti, tuan-tuan ayah ibu bakal syurga sekalian, Allah Ta'ala tak tengok kita. Ingat, kita duk mengaji ni, kita risau bila Allah Ta'ala tak tengok kita. Sebab tu ketika mana Nabi hampir meninggal dunia, Nabi dalam keadaan tak berapa sihat sangat, dipapah, dibawa oleh Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali. Pergi semayang juga. Nabi balik lepas semayang subuh balik. Hampir Nabi meninggal dunia ketika apa di bibir Nabi kata apa? As-salah, as-salah. Semayang, semayang. Dalam keadaan sihat, siapa lagi saya nak gambarkan malam ni, pakat dengar dan pakat tahu malam ni, orang yang menonton bola dalam keadaan sihat. Dia pi daripada sini ni pukul berapa? Mungkin dia pi awal lagi, sampai di sana sudah asar. Pukul 3 dia minta masuk, beli tiket dan masuk. Kebetulan hari itu Isra' dan Mi'raj di satu tempat. Saya cerita menggambarkan semayang, berapa azab yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang meninggalkan semayang. Tiba-tiba seorang pemuda bangkit. Dia kata, Ustaz, termasuk saya pun tak semayang.